今天我们要思想的题目就是要保守你的心和你的屏幕。 Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu menjaga hati dan juga layar gadget kita. 我们单单看一节的经文， Kita memperhatikan satu ayat Alkitab 就是在箴言书第4章第23节。 yaitu dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23. 圣经说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。” Firman Tuhan berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 我们一起来念中文、英文一起。 Kita baca bersama-sama Indonesia dan Mandarin 1、berbarengan. 2、3，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效由心里发出。这一段的经文告诉我们2件很重要的信息。 Ayat firman Tuhan ini memberitahukan kita dua berita utama. 第一的就是我们心在生命的重要性。 Yang pertama, pentingnya hati di dalam hidup kita. 心是我们生命的源头， Hati adalah sumber kehidupan kita, 它是我们思想的源头， sumber pemikiran kita, 我们意志的源头， juga pusat dari kehendak kita， pusat 我 kehendak 们 kita 感情的源头， dan juga pusat daripada perasaan kita, 我们情绪的源头， pusat dari emosi kita, 我们心态的源头， dan juga pusat dari sikap hidup kita, 而且我们信仰信心的源头。 dan juga keyakinan kita, pusat dari keyakinan kita. 所以圣经说，你一生的果效是由心里发出的。 Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan ada terpancar dari hati kita. 有人说，我们真正的人就是我们的心， Ada orang berkata bahwa manusia yang sesungguhnya itu hatinya. 心是我们里面的真人， Hati adalah manusia yang sesungguhnya. 从我们的心里面就发出我们的行为、我们的言语。 Dari hati kita menghasilkan segala perbuatan dan juga perkataan. 如果今天你的心是真挚的， Kalau hari ini hati kita benar, 我们的一生就走在真挚、yang lurus、真挚的路上。 maka kehidupan kita akan lurus. 如果你的心是光明的， Kalau hati kita adalah terang, 我们一生要走在光明当中。 maka kita akan berjalan di dalam terang. 但是如果你的心是歪歪曲曲的， Tapi kalau hati kita berliku-liku, 那我们的一生会歪歪曲曲， maka kehidupan kita juga akan berliku-liku 或者活在黑暗里面。 atau hidup di dalam kegelapan. 这个是心的重要。 Ini adalah pentingnya hati. 第二个信息呢， Berita yang kedua, 就是我们要保守我们的心，胜过保守一切。 yaitu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. 这个是上帝给我们的吩咐。 Ini adalah perintah Tuhan. 保守你的心，要胜过你保守一切所有的东西。 Menjaga hati kita lebih daripada segala sesuatu yang kita punya. 今天在我们的生活里面， Hari ini dalam kehidupan kita, 有哪一些东西是很重要的吗？ ada barang apa yang begitu penting? 是不是你的财产很重要？ Apakah itu harta kita, 你的黄金很重要， emas, 或者你的健康很重要， atau kesehatan, 你的家庭很重要， atau keluarga, 你的名誉很重要。 atau nama baik? 你要保守这一些， Kita mau menjaganya 让这一些的都能够安全。 supaya segalanya berjalan dengan baik dan 但 aman. 是圣经告诉我们， Tapi firman Tuhan memberitahu kita 有更重要的， ada yang lebih penting dari 比 itu. 上面那一切的东西， Dari segala apa yang kita sebutkan tadi, 就是你的心。 yaitu hati kita. 所以你怎么样保守你的金钱？ Bagaimana Anda menjaga harta benda? 你要保守你的心，胜过那一切东西。 Kita harus menjaga hati lebih daripada itu. 这个是上帝的吩咐， Ini adalah perintah Tuhan. 这个是今天圣经要很强烈对我们所说的。
Ini adalah satu perintah Tuhan yang sangat penting untuk kita lakukan. 为什么我们要保守我们的心呢？ Mengapa kita harus menjaga hati kita? 因为上帝知道， Karena Tuhan tahu 在我们世界的生活里面， dalam kehidupan kita di dunia ini 有很多的事物会威胁、会打扰我们的心灵， ada banyak hal yang bisa mengancam atau merusak hati kita, 让我们的心变成败坏， sehingga hati kita menjadi jahat 或者活在这个黑暗里面。 dan hidup di dalam kegelapan. 我把它分成两个部分， Saya membaginya menjadi dua golongan. 第一个就是外来，我们身体外来的威胁； Yang pertama adalah ancaman dari luar, 第二方面是我们从里面出来的威胁。 yang kedua adalah ancaman dari dalam. 世界上有哪一些的东西会威胁我们的心呢？ Dari dunia ini apa yang mengancam hati kita? 或者财物财产， Apakah itu harta kekayaan? 如果它占住我们的心， Kalau dia menguasai hati kita, 让我们的心就为这个财产或者世界的物质而活。 maka kita akan hidup bagi harta dunia ini. 可能是我们的名声， Mungkin itu adalah ketenaran 或者我们的骄傲， atau kesombongan, 或者我们被一些的毒品或者一些的酒这个缠绕着， atau kecanduan alkohol atau obat-obatan, 或者权势名义， atau kekuasaan dan otoritas, 或者性的生活， atau masalah seksual, 那打扰我们的心， mengerusak hati kita, 或者我们需要人家的称赞， atau kita membutuhkan pujian dari orang, 世界的快乐， kesenangan dunia 或者物质主义， dan juga materialistis, 或者我们的四周围， ataupun teman-teman sekeliling kita, 或者我们的朋友， teman-teman dan lingkungan kita. 他会打扰或者威胁我们的心。 Mereka bisa mengancam hati kita. 特别我们今天的题目讲到我们手机的这个屏幕， Khususnya hari ini tema kita juga berbicara tentang gadget. 我们要非常要看顾或者保守我们的心，这个脱离这个屏幕的危险。 Kita harus menjaga hati kita daripada pengaruh gadget ini. 今天我们每一个人都有这个手机， Setiap orang kita punya gadget. 如果我们没有拿到这个手机的话， Kalau kita tidak tidak memegang HP, 那我们的心觉得不平安。 hati kita merasa tidak damai. 我们花了很多的时间要看这个屏幕。 Setiap hari kita meluangkan begitu banyak waktu untuk melihat layar gadget. 当然，这个手机带给我们很多很多的方便好处， Tentunya gadget ini memberikan banyak kemudahan bagi kita. 但是另一方面， Tetapi di sisi lain, 也是成为我们心中的威胁。 ini juga menjadi satu ancaman bagi hati kita. 因为当我们从这个屏幕看了什么东西， Karena apa yang kita lihat di layar gadget kita 是进入我们的头脑， masuk ke dalam pikiran kita. 那进入我们的头脑之后， Setelah masuk ke dalam pikiran kita 就进入我们的心里， dan akan turun ke dalam hati kita 就影响我们心里的情绪。 dan akan mempengaruhi kondisi emosi hati kita. 如果我们看到一些的暴动的事件， Kalau kita melihat peristiwa kerusuhan, 可能暴动kekerasan， kekerasan 那就会影响我们的思想或者心灵， akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. 让我们有这样暴动的行动。 Dan kita juga bisa bersikap demi kekerasan. 我们看一些那个色情的影片， Kalau kita melihat film-film pornografi， pornografi, 就会影响我们的思想， itu juga akan mempengaruhi hati pikiran 也是 kita, 进入我们的里面。 masuk dalam hati kita. 如果我们看到人家怎么样欺骗别人， Dan kita melihat bagaimana orang menipu. 那这个思想也是会进入我们的里面，影响我们的心。 Pemikiran ini juga bisa masuk ke otak kita dan hati 所以， kita. 我们对这个屏幕要非常的小心。 Oleh sebab itu kita harus hati-hati terhadap layar gadget kita. 另一方面，这个屏幕也是会使用我们很多很多的时间。 Di sisi lain, layar gadget juga menyita banyak waktu kita. 我们看一看，一天当中我们看了多少的时间用来看这个屏幕？
Setiap hari berapa waktu yang kita gunakan untuk melihat layar gadget? 可能把我们的精神拿走了， Karena mungkin dia telah membawa semangat kita. 那让我们没有亲近上帝，或者定在上帝的身上。 Membuat kita tidak datang di hadapan Tuhan dan memandang kepada 而 Tuhan. 且这个屏幕有的时候也是会使我们落在罪恶或者犯罪当中。 Layar gadget ini juga bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. 我们有的时候把一些的不对的信息传出去， Kadang kita menyebarkan berita yang tidak benar 或者把一些诽谤人的信息传出去， atau berita yang menjelekkan orang lain. 那就会让别人亏损或者害到别人的心。 Yang merugikan orang lain 那我们也是会落在罪恶里面。 juga menjatuhkan kita dalam dosa. 所以今天我们要保守我们的心， Oleh sebab itu hari ini kita mau menjaga hati kita. 也是可以从这个屏幕里面来保守这个屏幕， Bisa dimulai dari menjaga layar gadget kita. 让这些坏的东西不会进入我们的思想或者影响我们的心。 Supaya hal-hal yang buruk tidak masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita. 第二方面就是我们里面的威胁。 Yang kedua adalah ancaman internal. 创世纪6章第5节这样告诉我们： Kejadian 6 ayat 5 memberitahu kita, 上帝观看这个世界，而且看到这个世界是真的败坏，因为人心倾向做那一些罪恶的事。 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata. 圣经说，人的心倾向这个罪恶。 Firman Tuhan mengatakan hati manusia kecenderungannya membuahkan kejahatan. 我们的心有这个原罪的影响， Hati kita ada kecenderungan untuk berbuat jahat 受到原罪的影响， dari dosa asal, 那变成会倾向罪恶。 sehingga akan cenderung berbuat dosa. 一个小孩子， Seorang anak kecil, 我们没有教他骗人， kita tidak mengajarinya untuk berbohong, 我们没有教他打人， kita juga tidak mengajarinya untuk memukul orang, 但是他会骗人， tetapi dia bisa berbohong, 他会打人， dia juga bisa pukul orang. 是从哪里来的呢？ Dari mana? 是从他的原先罪性里面， Itu adalah dari akar dari hatinya. 在任何的社会里面， Di dalam kehidupan masyarakat, 没有任何的政府教导人家做罪恶的事情， tidak ada pemerintah yang menganjurkan untuk berbuat kejahatan. 但是罪恶到处都有。 Tetapi kejahatan ada di mana-mana. 为什么呢？ Mengapa? 因为人心的败坏， Karena hati manusia jahat, 倾向发出罪恶。 cenderung berbuat kejahatan. 第二方面，在耶利米书第17章第9节， Yang kedua dari Yeremia 17 ayat ke-9. 那边说人的心真的诡诈，比一切的更诡诈。 Di sana dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. 这个是圣经的话， Ini adalah firman Tuhan. 上帝了解我们的心， Tuhan mengerti hati manusia, 非常的诡诈， sangat licik. 到一个地步， Sampai satu tahap 我们没有办法去了解。 kita tidak bisa mengerti. 有人这样说， Ada orang berkata, 要明白人家的心， mau mengerti hati manusia 好像在海中寻找一只的jarum，这个针， seperti mencari jarum di lautan. 你可以想象， Bisa kita bayangkan, 那么的难。 begitu sulit. 有一次，一个卖这个植物的东部汉植物的人， Ada suatu kali seorang penjual tanaman, 那他就经过我们的家， dia melewat depan rumah kami. 那我们就跟他买一颗这个 jeruk nipis 就是小的那个橘子。 Dan kami memberi satu pohon jeruk nipis. 那为什么跟他买呢？ Mengapa membeli sama dia? 因为那个树里面有几个很漂亮很好的这个 jeruk nipis 小的橘子。 Karena pohonnya menarik karena sudah ada beberapa buah jeruk nipis itu. 然后我们就放在我们种东西的地方。 Dan kami meletakkannya di tempat halaman rumah kami. 那过了一个礼拜，
Setelah 1 minggu, 我去看那个季节， saya melihat jeruk itu. 那为什么好像黄黄或者不是很新鲜呢？ Kenapa jeruknya kuning bukannya segar? 我就觉得一点奇怪， Saya melihat agak aneh. 我就去抓一抓这个季节。 Dan saya coba pegang itu jeruk. 哦，原来是它插进去的，不是真是它结出的果子。 Oh, ternyata jeruk itu ditancapkan di salah batangnya, bukan dia tumbuh 那 dari 当 ranting. 我知道这个事情的时候， Setelah saya tahu hal ini, 我就想起这个耶利米书这样说： saya teringat Yeremia berkata demikian. 人的心真的败坏， Betapa liciknya hati manusia, 胜过一切。 lebih licik dari segala sesuatu. 然后在马可福音第7章21到23节，主耶稣这样说： Lalu dari Markus 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan berkata demikian. 是从我们的心里、人心里发出一些的这个罪行， Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, 好像偷窃、杀人、奸淫、恶行、诽谤或者我们的情欲，这一些的东西，主耶稣说是从我们的心里发出来的。 seperti pikiran pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, iri hati, hujat, sombong, semua hal ini timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. 我们的心好像一个工厂，把各种的罪恶能够产生出来的， Hati kita seperti satu pabrik yang bisa menghasilkan banyak kejahatan. 这个是非常的危险。 Ini sangat bahaya. 那我看我们印尼一种的罪恶的统计，这样告诉我们， Saya melihat data BPS yang memberitahukan kita 在2023年里面， pada tahun 2023整年在整个印尼发生了584,499亿的这个罪恶事件。 dalam 1 tahun terjadi kejahatan 584.991 kasus, 就是说，在一年里面， yaitu dalam 1 tahun. 在10万100千的人里面，有可能214个人受到这个罪的侵业。 Jadi tingkat risiko kejahatan dari 100 orang itu ada 100.000 orang ada 214. 然后在53秒钟，就是大概1分钟里面，发生一件的罪行。 Setiap 53 detik terjadi hampir 1 menit terjadi 1 kali kejahatan. 这个是我们的社会， Ini adalah masyarakat kita. 表明人生的败坏。 Ini menyatakan kejahatan hati manusia. 那我们怎么样解决我们里面出来的这个罪行或者这个危险呢？ Bagaimana kita menyelesaikan atau mengatasi ancaman dari internal ini? 圣经告诉我们要来到耶稣的十字架， Firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita harus datang ke hadapan salib Yesus, 洗净我们的罪过， membersihkan segala dosa kita, 洗净我们的罪， membersihkan dosa-dosa kita, 给我们一颗新的心， memberikan kita hati yang baru, 我们才能够克服我们里面出来的危险。 kita baru bisa menundukkan ancaman dari hati kita. 所以每一个礼拜，当我们来这个崇拜的时候， Sabtu setiap hari Minggu kita datang ke hadapan Tuhan di 我们 gereja. 跪下在主的面前祷告的时候， Waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, 或者认罪祷告的时候， doa itu doa pengakuan dosa. 就是来到耶稣的十字架， Kita datang di hadapan salib Kristus 让他的宝血接近我们， agar darahnya yang kudus menyucikan 洗 kita, 净我们的罪， menyucikan segala dosa 让我 kita, 们才有办法来保守、来克服我们里面出来的危险。 supaya kita ada kekuatan untuk menjaga hati kita supaya ancaman internal dari hati kita tidak keluar. 我们怎么样保守我们的心呢？ Bagaimana kita menjaga hati kita? 就是把一切好的东西放在我们的心中， Yaitu kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. 那我们的心里才能够发出好的东西。 Supaya dalam hati kita baru bisa mengeluarkan hal yang baik. 各位弟兄姐妹，这个是一个一瓶的水， Saudara-saudari, ini adalah 1 botol air. 这个瓶就是当作我们的心。
Botol ini seperti hati kita. 如果我们把好的水放进去， Kalau kita mengisinya dengan air yang baik, 那我们喝这个水就对我们的身体就有帮助、有好处。 ketika kita meminumnya, maka akan berguna bagi tubuh kita. 但是我们把黑的水、有毒的水放在这个瓶里面， Tetapi jika kita mengisinya dengan air hitam atau air yang beracun, 那当我们喝这个水的时候， waktu kita minum air ini, 那对我们的身体就有伤害。 maka akan merusak tubuh kita. 那我们的心里是如此。 Demikian pula hati kita. 如果里面有什么东西， Di dalamnya ada apa? 就能够发出那个东西的影响。 Maka akan memancarkan hal yang di dalam 所以我 itu. 们要想把真理、把一切好的道理呢，放在我们的心中。 Maka kita harus mengisi hati kita dengan kebenaran. 比方说，我们把心充满着这个能够造就人的话语。 Misalkan kita mengisi hati kita dengan kata-kata yang bisa membangun orang 那 lain. 当我们讲话的时候， Waktu kita berbicara, 就能够讲出好的话， maka kita akan membicarakan hal yang baik, 建造别人的话， yang dapat membangun orang lain, 带给人家平安的话。 yang membawa damai sejahtera bagi orang 因为我 lain. 们的里面有这些好的话语，建造人的话语。 Karena dalam hati kita terisi kata-kata yang membangun 因 ini. 为我们所讲的是从心里发出的。 Karena apa yang kita keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. 如果一切的坏话是我们的心中的话， Kalau dalam hati kita penuh dengan kata-kata yang 那我 jahat, 们讲出的话也是会坏到人，也是会伤害别人。 maka kata-kata yang keluar akan jahat dan menyakiti orang 因为 lain. 里面是有这个坏的话， Karena di dalamnya ada 我们要 kata-kata 把 yang 坏的 jahat. 话除掉， Kita harus menghapus kata-kata yang jahat 才能 ini 够说出好的话来。 dan baru bisa mengatakan hal-hal yang baik. 我们要把真爱放在我们的心里。 Kita juga memasukkan hati kasih yang tulus dalam hati 当 kita. 我们关怀别人的时候， Ketika kita memperhatikan teman orang lain, 人家能够体会到这个爱是真的爱， orang lain dapat merasakan kasih yang tulus. 人家能够体会这个是十字架的爱， Orang lain dapat merasakan kasih salib. 人家能够体会到这个愿意饶恕别人的爱， Orang lain dapat merasakan kasih yang rela mengampuni. 因为我们把这个真爱放在我们的心里， Karena kita menaruh kasih yang tulus di dalam hati 或 kita. 者真诚的心， Atau kejujuran. 或者把神的话 Atau kebenaran firman Tuhan. 放在我们的心中， Kita taruh dalam hati kita. 或者这一些有道德理由的道理放在我们的心里。 Atau nilai-nilai moral yang sehat. 那如果我们心中有这一些的话， Kalau dalam hati kita ada hal-hal 就 demikian, 能够发出好的东西。 maka akan terpancar hal yang baik. 第二方面， Hal yang kedua, 我们要常常把我们的心敞开在主的面前， kita harus sering membuka hati di hadapan Tuhan. 让上帝来引导我们， Supaya Tuhan memimpin kita. 也是在我们人的面前， Dan juga di hadapan manusia. 我们也是要把我们的心要敞开。 Kita juga harus membuka hati kita. 如果在哪一个地方有不对的话， Di mana ada kesalahan, 求上帝引导， kiranya Tuhan memimpin 并且改正我们， dan mengubah kita. 让我们变成更好。 Supaya kita menjadi lebih baik. 所以在诗篇139篇那边告诉我们， Sewaktu di dalam Mazmur 139, 主啊，求你鉴察我， selidiki aku ya Tuhan Allah, 知道我们的心里心思， dan kenallah hatiku. 试验我。 Ujilah aku, 如果我有走错的话， kalau aku ada berjalan yang salah, serong, 求你引导我走这个正路，永远这个得胜的道路。 tuntunlah aku di jalan yang kekal. 这个是诗人的祷告。 Ini ada doa pemazmur. 求你看在我的心里， Mohon Tuhan melihat hatiku, 引导我， memimpinku, 以试验menguji，试验我的里面。 dan menguji pikiran-pikiranku. 如果有一些败坏在里面， Kalau ada sesuatu yang jahat, 求你告诉我， mohon Tuhan memberitahu. 我愿意顺服， Saya mau taat, 我愿意改正。 saya mau berubah. 这个是我们在神的面前， Inilah sikap kita di hadapan Tuhan. 在人的面前也是这样。 Di hadapan manusia juga demikian. 我们夫妻当中， Di antara suami istri, 我们的心也是要敞开， hati kita juga harus terbuka. 因为夫妻是最明白我们的。 Karena suami istri itu yang paling mengerti satu dengan 当 yang 他 lain. 知道我们在哪里有不对的话，
Ketika dia tahu ada yang tidak beres dalam diri 太 kita, 太会对丈夫说， istri bisa berkata kepada suami, 或者丈夫会对太太说。 atau suami berkata kepada istri. 当我们愿意敞开学习的话， Waktu kita rela membuka hati kita, 那这个心就能够得着改正。 maka kita dapat berubah. 或者父母跟儿女 Atau orang tua dengan anak 也是如此， juga demikian. 不要把很多的东西隐藏在心中， Jangan menyembunyikan banyak hal di dalam hati, 但是要愿意敞开。 tetapi mau terbuka. 无论怎么样，父母一定会爱孩子的。 Walaupun bagaimana, orang tua pasti mengasihi 如 anak. 果有错，他会跟孩子说要把它改正。 Kalau ada kesalahan, ia akan berkata kepada anak untuk 孩子 berubah. 对父母也是这样， Anak terhadap orang tua juga 愿意 demikian. 协助父母， Yang rela membantu orang tua 让父母能够变成更好。 supaya orang tua menjadi lebih baik. 包括我们教会有这个小组， Termasuk di gereja kita ada kelompok 这 kecil. 个小组也是非常的重要， Kelompok kecil ini sangat penting 让我们在基督耶稣里面 supaya kita di dalam Yesus Kristus 能够彼此的协助、帮助、改造我们。 bisa saling menopang dan saling membangun. 在小组里面，我们也是要彼此的改正。 Di dalam kelompok kecil kita juga saling memperbaiki. 当我们愿意对我们的主言说出我们心里的话， Ketika kita terbuka mau menyatakan isi hati kita, 他们就能够帮助我们。 maka mereka akan membantu. 那我们怎么样照顾我们的心呢？ Nah, bagaimana kita menjaga hati kita? 对圣灵要有一种的敏感性。 Kita harus punya hati yang peka terhadap Roh Kudus. 当我们信耶稣之后， Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, 上帝把圣灵放在我们里面， Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati kita 来引导我们， untuk memimpin kita 也是责备我们。 dan juga menegur kita. 当圣灵责备我们的时候， Roh Kudus menegur kita, 那我们要愿意学习， kita harus mau belajar 愿意听从这个圣灵的引导， dan juga mendengar pimpinan Roh 那 Kudus. 我们就变成越好。 Dan kita akan menjadi semakin baik. 那再来我们看我们的心是决定我们生命的素质。 Yang berikutnya kita melihat bahwa hati kita menentukan kualitas hidup kita. 如果你的心是很好， Kalau hati kita baik, 你人生的素质就是很好。 maka kualitas hidup kita akan baik. 如果你的那个心不好的话， Kalau hati tidak baik, 那你不能够达到一个人生命的素质很好的素质。 maka kita tidak bisa menjadi manusia yang baik. 第一方面，心是决定我们属灵的素质， Hati juga menentukan kualitas spiritual kita, 就是决定我们跟上帝关系有多么近，有多么好。 yaitu menentukan relasi kita dengan Tuhan seberapa intim. 我们的心有一股很大的力量， Hati kita ada satu kekuatan, 怎么样推动我们 bagaimana dia menggerakkan kita 寻找上帝、 untuk mencari Tuhan, 聆听上帝、 untuk mendengarkan Tuhan 真爱上帝， dan mengasihi Tuhan. 是从我们的心里开始。 Itu mulai dari hati kita. 如果我们的心愿意聆听神的话， Kalau hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, 好像诗篇第1篇那边告诉我们， seperti Mazmur 1 mengatakan, 昼夜思想上帝的话， yang merenungkan firman itu siang dan malam, 许可神的话来掌管我们的心， sehingga firman Tuhan menguasai hati kita. 那圣灵就在我们的心中也是大大的工作， Maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam hati kita. 我们就会得到一种所谓的灵命或者属灵的复兴。 Maka kita akan mendapat kebangunan rohani. 每一个基督徒 Setiap orang Kristen 需要不断灵命的复兴， membutuhkan terus-menerus kebangunan rohani. 那我们才能够建立一个灵命的好素质， Supaya kita bisa mempunyai kualitas rohani yang baik. 我们才能够经历到真的平安和喜乐， Dan kita bisa merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. 我们才能够看到上帝是真的美好，对我们一生真的是美好， Dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan 是从我 kita. 们的心里愿意追求上帝， Yaitu dimulai dari hati kita yang mau mencari Tuhan. 而且建造我们灵命的生活。 Dan membangun kerohanian 但 kita. 是反过来说， Tetapi sebaliknya, 那如果我们的心是充满罪过、 kalau hati kita penuh dengan kejahatan, 刚硬、 keras, 不愿意灵的话， dan tidak mau mendengar Tuhan, 我们就很难祷告，
kita menjadi sulit berdoa. 我们就很难念上帝的话语， Dan kita juga sulit untuk membaca firman 我们 Tuhan. 就很难敬拜上帝。 Dan juga sulit untuk menyembah Tuhan. 为什么呢？ Mengapa? 因为罪恶压力在我们的心里， Karena dosa menekan hati 我 kita. 们跟上帝的关系就不好， Relasi kita dengan Tuhan menjadi 我 tidak 们 baik. 的灵命就能够败坏， Kerohanian kita akan 我们没有 merosot. 办法，我们没有办法成长， Dan kita tidak bisa bertumbuh. 因为我们的心没有敞开，没有靠近追求上帝， Karena hati kita tidak terbuka dan tidak mendekat kepada 那 Tuhan. 这个是我们的问题。 Ini adalah masalah kita. 在马太福音第5章 Dalam Matius 5 ayat 8, 第8节，耶稣告诉我们， Yesus berkata, 清心或者清洁的心是有福的，因为他们能够看见上帝。 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 什么意思？看见上帝呢？ Apa maksudnya melihat Allah? 就是跟上帝行得很近， Yaitu hidup sangat dekat dengan Allah. 上帝就在我们的前面， Seperti di depan kita, 上帝就在我们的旁边， di samping kita. 因为我们的心很清， Karena hati kita dekat. 清白或者清洁， Oh, hati kita bersih. 所以上帝就与我们同在。 Maka Allah beserta dengan kita. 我们能够看到上帝， Kita dapat melihat Allah 也是等于我们能够经历到上帝， dan kita bisa mengalami Allah 在我们每一段的生活里面， dalam setiap aspek kehidupan 或者在 kita, 每一个问题里面， dalam setiap masalah 我 kita, 们能够看得到上帝， kita bisa melihat Allah 因为我们的心很清洁， karena hati kita bersih 靠近他， dan dekat dengan 也 Allah 是经历上帝的大能， dan mengalami kasih kuasa 就造 Tuhan 就我们属灵的素质。 dan membangun kualitas hidup rohani kita. 第二方面，我们的心能够决定我们家人的关系，而且跟我们弟兄姐妹、跟我们所有的朋友一个素质。 Yang kedua, hati juga menentukan kualitas relasi kita dengan anggota keluarga, saudara seiman dan teman serta sahabat. 在以弗所书第4章 Dalam Efesus 4第31节，圣经告诉我们： ayat 31 firman Tuhan berkata, 你要把一些的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，而且一切的罪恶，从你的心里把它除掉。 segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 然后你要把这个上帝真实的爱、彼此饶恕的心，能够把它放在你的心里。 Lalu kita menempatkan hati yang tulus dan saling mengampuni dalam hati kita. 你今天跟家人的关系是怎么样？ Bagaimana relasi Anda dengan keluarga hari 你 ini? 跟教会的弟兄姐妹关系是怎么样？ Bagaimana relasi Anda dengan saudara-saudara seiman? 如果你的心是充满这些苦毒、恼恨或者愤怒的话， Kalau hati kita penuh dengan kegeraman, kemarahan, dan pertikaian, 一定会影响我们人之间的关系。 maka akan pengaruh dengan relasi dengan orang lain. 但是如果你反过来， Tetapi sebaliknya, 你的心是充满慈爱， kalau hati kita penuh dengan kasih, 彼此饶恕， saling mengampuni, 彼此了解， dan saling memahami, 愿意忍耐， dan bersabar, 愿意付出代价， dan mau bayar harga, 你跟人的关系就不一样。 maka relasi Anda dengan saudara akan berbeda. 你跟你的丈夫， Saudara dengan 或 suami 者跟你 istri, 的太太， dengan istri, atau 如果你 suami, 愿意饶恕忍耐的话， kalau saling mau mengampuni, 那你的很多的问题就能够解决。 maka banyak hal bisa diselesaikan. 但是如果你的心是恼恨或者愤怒的话， Kalau hati penuh dengan kemarahan dan kegeraman, 小的事情会变成大的事情， maka hal yang kecil bisa menjadi hal besar. 大的事情变成不能够解决、不能够去处理的事情。 Apalagi hal yang besar tidak dapat terselesaikan menjadi 所以你的心是决定你跟人关系很重要的一种因素。 Oleh sebab itu hati menentukan kualitas relasi kita dengan orang lain. 第三方面， Yang ketiga, 我们人心是决定我们的品德。 hati menentukan integritas diri kita. 如果我们看一棵树的话， Kalau kita melihat sebatang pohon, 这个树长得很好， pohon ini tumbuh dengan baik, 非常肥沃， sangat subur, 叶子也是很多。 daunnya rimbun. 我们知道这个树很漂亮， Kita tahu pohon ini bagus, 这个树很健康很好。 pohon ini sehat dan 那这个 baik. 树会这样健康，这么的长得这么好，
pohon ini bisa begitu baik dan kuat 因为它下面有好的根， karena di dalamnya ada akar yang kuat. 也是有好的这个土地，让它能够站在里面，它才能够发出上面一个好的树来。 Dan ada tanah yang baik sehingga dia bisa berakar dan menghasilkan pohon yang bagus. 一个人也是这样子， Demikian juga seorang manusia. 你看到我好， Engkau melihat saya 或 baik, 者我看你好， saya melihat engkau 我 baik. 看那个人很好， Saya melihat orang itu 他是 baik. 一个成功的人， Dia dengan sukses 他充满信心， dan penuh dengan 他 iman 能够为主做很多的事情。 dan bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan. 当我们看到他外面的表现 Waktu kita melihat apa yang dia lakukan di luar, 这么好， begitu baik, 是因为他的心里先改正， ya, karena hatinya terlebih dahulu telah 好像那 diperbaharui. 个树有根， Seperti pohon ada akar 它才能够长着好的树。 dan dia baru bisa tumbuh pohon yang baik. 我们的品德、品性好的话，是因为我们心里先被改正、被建造好。 Demikian juga integritas kita bisa baik kalau dalam hati kita terlebih dahulu diperbaharui Tuhan. 最后一点， Yang terakhir, 我们的心是决定我们侍奉的素质。 hati menentukan kualitas pelayanan kita. 如果你的心好的话， Kalau hati kita baik, 我们的侍奉也是变成有果效。 pelayanan kita juga akan membuahkan hasil. 侍奉是什么意思呢？ Apa itu pelayanan? 是分享生命， Yaitu sharing kehidupan, 分享我们里面的爱。 sharing kasih. 我们如果招待人的话， Kalau kita menyambut orang lain, 这个招待是一个工具而已， ini hanya satu alat 让我们能够把里面的爱里面的生命传达给别人。 supaya hati kita, kehidupan kita sampai kepada orang lain. 我站在这个讲台， Saya berdiri di atas mimbar ini 这个传讲信息， dan menyampaikan firman Tuhan. 这个是一个工具， Ini adalah Sarana. suatu sarana 怎么样我能够把我的生命传达给弟兄姐妹？ bagaimana saya menyampaikan kehidupan saya kepada saudara. 你做一个这事或者这为， Saudara menjadi seorang majelis atau pengurus, 那这个是一个工具而已， ini ada satu sarana saja 让我们透过这个位置，把我们的生命传递给弟兄姐妹。 supaya melalui sarana ini kita bisa mentransfer hidup kita bagi orang lain. 如果我们的心是好的话， Kalau hati kita baik, 我们的侍奉就会很好， maka pelayanan kita baik. 因为是从我们的心里发出来的， Karena pelayanan kita terpancar dari hati 那 kita 就能够造就许多的人。 sehingga bisa membangun orang lain. 今天我们来到主的面前， Hari ini kita datang di hadapan 让我 Tuhan 们有一个心智节制， dan kiranya kita mempunyai satu komitmen. 我们要把好的思想放在我们的心中， Kita mau mengisi hati kita dengan pikiran yang 我们要 positif, 把真理放在我们的心中， dengan kebenaran. 我们把真爱放在我们的心中， Kita juga mengisinya dengan 愿 kasih, 意饶恕的心放在我们的心中， pengampunan, 让这些的东西 sehingga semua ini 来掌握我们的人生。 dapat mengendalikan hidup 那 kita. 第二方面， Yang kedua, 我们要愿意敞开， kita mau terbuka hati 向 kita, 上帝敞开， terbuka untuk Tuhan, 也是向我们的弟兄姐妹敞开， juga terbuka untuk saudara-saudari 让他 kita, 们怎么样改正、光照我们的心灵，让我们能够变成更好。 supaya mereka boleh melihat hati kita dan kita bisa menjadi lebih baik. 我再加一点， Saya menambahkan satu hal, 就是要注意保守你的手机，要好好使用你的手机， yang saya tambahkan satu hal, yaitu kita harus menjaga layar gadget kita 让这个手机带给我们的影响 supaya gadget ini bisa membawa pengaruh bagi kita. pengaruh yang dibawa oleh gadget kepada kita 是一个正面、一个好的影响， Adalah pengaruh yang baik 能够带领我们进步更好，造就我们的影响。 yang membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. 我们一起祷告。 Kita masuk dalam doa.